Atas dasar apakah rakyat harus bertawakal? Dalam satu hantaran di Facebook Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kita mesti melakukan sesuatu perkara dengan tekun, bersungguh-sungguh dan penuh ikhtiar. Kemudian berdoa dan bertawakalkah kepada Allah. Buah kepada tawakal ialah redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ni tidak tahu kepada siapa ditujukan ayat tersebut. Tetapi ayat Tuan Ibrahim ini amat dangkal memandangkan dapatan survey oleh Institut Darul Ihsan atau IDE yang baru saja keluar menyebut bahawa 46% daripada 8,352 responden memilih agar Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu, rakyat dikejutkan dengan berita seorang timbalan menteri bercuti selama 55 hari di New Zealand di zaman Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seorang menteri perempuan pula sempat mencantikkan tubuhnya dan bergambar umpama model di pejabatnya sendiri. Apakah rakyat harus bertawakal dan redha dengan semua itu? Rakyat hanya nampak dengan jelas rakan dalam kabinet yang Tuan Ibrahim sendiri menjadi anggotanya sebenarnya tidak diperlukan. Pengarah Komunikasi Amanah Melaka Jamsuri Ardani berkata, Perdana Menteri telah melakukan kezaliman kepada rakyat Malaysia kerana menggaji seseorang bagi menjawat jawatan yang tidak perlu dengan menggunakan wang rakyat. Bukan seorang, bukan dua orang, tetapi cukup ramai yang digaji dengan wang rakyat, sedang jawatan-jawatan tersebut tiada sebarang keperluan dan manfaat kepada rakyat dan negara. Dulu-dulu lebay selalu baca ayat Quran, jangan cenderung kepada kezaliman, nanti disambar api neraka. Mungkin mereka dah lupa ayat itu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Jika Pakatan Harapan tidak menang semasa pilihan raya umum ke-14 dahulu, siapakah yang akan terus membawa tabung haji ke gaung kemusnahan? Kini tabung haji berjaya diselamatkan. Alhamdulillah, untuk 2019 hibah ialah 3.05%. Tanda pemulihan mula nampak dan untuk 2020 3.1% seperti diumumkan. Menyaksikan peningkatan, ujar Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau semasa menjadi Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri telah difitnah menjual hotel tabung haji. Hanya si hati busuk dan pendeki dengan kejayaan ini yang terus menabur fitnah dan seronok diulang oleh penyebar murahan di media sosial. Alhamdulillah, peningkatan pendeposit membuktikan fitnah dan pembohongan makan diri sendiri sehingga membakar ke dalam perut-perut mereka menjadi api, tegas Mujahid. Sebaliknya, Perikatan Nasional gagal menegakkan kerajaan Melayu Islam. Slogan Buy Muslim First BMF hentah ke mana? Ia menjadi Buy Masjid First. Menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, kes keganasan rumah tangga meningkat dengan ketara sepanjang pelaksanaan PKP sejak 2020. Warga Kuala Lumpur pula terpinga-pinga menunggu beras dan barangan yang dijanjikan Muhyiddin semasa menyambut Hari Wilayah. Itulah sebahagian daripada kezaliman pemimpin Perikatan Nasional yang akan disambar api neraka, dan kezaliman itu tidak dapat ditutup dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kini kita ditimpa bencana COVID-19 yang kemudiannya membawa musibah kemerosotan ekonomi, hilang pekerjaan, menjadi miskin dan ada yang menjadi muflis. Semuanya akibat kegagalan kerajaan dalam menangani bencana itu. Justru sukar bagi rakyat untuk redha dengan rampasan kuasa yang turut disertai oleh PAS sebab parti yang mengaku memperjuangkan Islam. Lebih-lebih lagi PAS mempunyai pilihan sebelum bertindak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Malangnya PAS memilih untuk bersama dengan gerombolan yang zalim. Nasihat timbalan Presiden PAS itu ibarat mencurah garam pada luka rakyat yang hak mereka dinafikan untuk mendapat kerajaan yang telah mereka pilih. Dan kini terus dinafikan untuk mendengar rungutan mereka dibawa ke Parlimen kerana ia telah digantung. Mengapa timbalan Presiden PAS ini susah sangat nak faham? Berhentilah menunggang agama. Rakyat tahu apa yang kalian lakukan kerana rakyat sentiasa memerhati.